syurga. Banglo dalam dunia ni ada bilik dalam rumah tuan-tuan yang tuan-tuan tak masuk pun hari ni. Dah seminggu dah baru tak masuk. Bilik tingkat atas. Hantu kan tikus duduk di atas. Banglo rumah kita sekarang tak cuci seminggu, tak mop seminggu, habuk melekat. Tingkat cermin di rumah kita tu tak cuci seminggu, berkarat. Tambah ada anak kecil cucu pula, bekas jari banyak. Tetapi banglo dalam syurga tak perlu lap, tak perlu mop, tak perlu cuci, tak perlu sapu sampah. Itulah yang dikatakan nikmat sebenar-benarnya. Kita kaya sekarang ni, pinggan kita ya Allah bertimbun-timbun. Bertimbun-timbun kaya kita sekarang. Tetapi nikmat pinggan tu kita makan sama aja. Sama ada makan dalam pinggan plastik, atau makan dalam daun pisang, atau makan dalam pinggan kelorok, korel, sama aja rasa dia. Selepas habis makan pinggan korel, pinggan yang mahal-mahal, kita kena basuh. Tetapi pinggan dalam syurga tak perlu dia basuh. Tak kotor, tak ada apa pun bekas kari ke apa, tak ada. Itulah nikmat kita. Dan kita boleh beli sekarang rumah dalam syurga, banglo dalam syurga dengan harta benda yang kita ada sekarang. Ada orang yang boleh beli syurga dengan tenaganya, semayang 24 jam. Ada orang yang nak beli syurga dengan puasa. Puasa tiap-tiap hari. Raya haji pun puasa. Punya nak masuk syurga, lalap dosa tu. Ada orang yang mencari syurga dengan duit. Serupalah sekarang orang mencari duit dengan dua juga. Sekarang orang mencari duit yang pertama dengan tenaga, yang kedua orang mencari duit dengan duit. Tuan-tuan di sini ada yang mencari duit dengan tenaga, bekerja tulang 4 kerat. Kerjalah. Tetapi ada orang juga yang mencari duit dengan duit. Dia melabur saham sana, saham tu dia cari duit. Dia tengok di bursa, tengok gitu dia tengok. Dia tak perlu susah-susah macam kita. Setengah orang kena cari dengan 4 kerat tulang. Tulang kaki kena kerja, tulang tangan kena kerja. Elok dah padi berbuah, lagi seminggu nak tuai, banjir pun sampai, menong dah. Itu namanya mencari rezeki dengan tulang 4 kerat. Ada orang yang mencari rezeki, mencari duit dengan duit yang bekerja. Dia main saham sana, dia labur sini, dia main saham sana, dia labur sini, dia beli nombor pelik kereta pun cukup lah. Dia tender satu pelik kereta 10,000. Tunggu 2 bulan dia jual 20,000. 2 bulan dia untung 10,000. Itu maknanya duit cari duit. Begitu juga dengan syurga. Ada orang yang mencari syurga dengan duit. Dia sedekah, dia zakat, dia sedekah, dia wakaf, dia jariah, bantu anak yatim. Dia cari syurga dengan duit yang dia ada. Tetapi ada orang yang mencari syurga dengan tenaga, dengan semayangnya, dengan ibadatnya. Duit tak ada, nak sedekah, dia sedekah senyum je lah. Nak sedekah duit tak ada, sedekah senyum, duduk atas tangga senyum. Orang tak ada pun dia senyum. Dia nak cari duit dengan tenaga yang dia ada, baca Quran. Dia nak sedekah tak ada duit, dia sedekah dengan zikir. Jadi tuan-tuan, carilah tuan-tuan mana pahala, mana syurga yang tuan-tuan nak cari. Dengan tulang 4 kerat tuan-tuan, ataupun dengan harta benda tuan-tuan. Baik. Ataupun kata dia dan sebagainya, dan sedikitlah ia dapat sampai kepada menolong orang yang susah kelaparan. Kita ni tuan-tuan, bila banjir, gempa bumi di Indon, cepat-cepat tabung, tubuhkan tabung bencana. Utusan cepat, berita cepat, ya, semua TV semua buat, bantulah mangsa-mangsa di Indonesia tubuh cepat-cepat. Mai banjir di Pahang, banjir di Kelantan, banjir di Johor, nak tubuh apa tuan-tuan? Relax. Banjir sampai 7 meter. 7 meter ni tinggi mana Tuan Haji? Berapa kaki? 20 kaki. Tenggelam. Bumbung tenggelam. Nampak astro ya? Nasib baik ada astro juga, tahu tu rumah. Kalau tak ada astro tu tak tahu rumah tuan-tuan. 7 meter, lebih pada 15 kaki. Relax.
Konsert jalan. Tak ada apa, sebab tu Tuhan tambah lagi. Tengok kita biasa ya. Tak ada apa pun, muka-muka depan pula tu, belakang aja. Konsert buat, jom heboh buat. Tak ada rasa simpati, tak ada rasa ambil berat. Patut-patut dah banjir sampai tenggelam masjid, tenggelam rumah. Bomba nak tolong orang, bomba pun banjir. Balai polis pun banjir. Nak tolong orang apa? Dahsyatnya banjir tuan-tuan. Tapi masyarakat setengah-tengah tak kisah. Jalan, ni tahun baru dah dekat. Jalan, on. Macam mana Tuhan tak tambahkan lagi? Kalau kita sendiri pun tak ambil kisah dengan bala tu. Bila kita tanya, kesian orang banjir. Kesian. Tapi dipaham tu. Kesian orang banjir tu. Kesian lah kat dia orang kan banjir. Macam mana nak sembelih korban ya. Tapi di Johor tadi. Oh Johor, faham, Kelantan. Kita di Selangor tak apa, tak ada apa-apa. Bila sikap ini sudah wujud dalam masyarakat tuan-tuan, tidak ada lagi budaya tolong menolong, tak heran. Tak dengar pun kita nak tubuhkan bantuan. Dulu masa gempa bumi di Indonesia, cepat-cepat hantar. Padahal Indonesia tunjuk perasaan tiap-tiap hari bantah Malaysia. Bantah Kementerian Pelancongan gunakan tarian ronggeng untuk menarik pelancong. Tunjuk perasaan depan kedutaan Malaysia. Ini warisan kami. Kenapa tunjuk perasaan? Kenapa ambil gunakan untuk tarian kebangsaan Malaysia? Dah tunjuk perasaan. Jurulatih karate do dia kena pukul di Negeri Sembilan. Tunjuk perasaan. Bakar bendera Malaysia. Sikit-sikit tunjuk perasaan. Sikit-sikit tunjuk perasaan kat Malaysia. Malaysia baik. Bagi duit. Banjir bagi duit, gempa bagi duit. Yang mereka tunjuk perasaan marah kita. Itulah baiknya Malaysia. Tolong menolong. Mereka menghantar jerbu, kita menghantar bomba. Baik tuan-tuan. Itulah namanya adat tolong menolong. Mereka menolong menghantar jerbu dan kita menolong menghantar bomba untuk memadamkan api. Baik sungguh kita tuan-tuan. Tetapi bila berlaku musibah pada rakyat kita sendiri, relax. Koprak-koprak relax aja. Tak apa, relax. Korporat relax. Apa banyak tuan-tuan tengok dalam paper, dalam berita. Korporat yang bagi duit besar-besaran untuk mangsa-mangsa banjir. Berbilion kita rugi. Berbilion tuan-tuan, bukan sikit. Tetapi untuk benda-benda maksiat, untuk benda-benda yang haram, maka tiada kedekut dikeluarkan duit, sponsor dan sebagainya. Dipanggil kumpulan-kumpulan rock, penyanyi-penyanyi yang berpuluh-puluh ribu sekali panggil. Berjuta nak menganjurkan sokan-sokan, beratus juta nak menganjurkan sokan-sokan. Yang tu korporat tak kedekut mengeluarkan wang. Tetapi untuk menolong mangsa-mangsa yang begitu susah, yang majoritinya orang-orang Islam, orang Melayu, siapa yang ambil berat? Sampai kena saran dalam TV, kena cakap dalam surat khabar, korporat tolong bantu, sampai kena rayu tuan-tuan. Tu pun bagi juga tak sampai muadah. Tak sampai muadah. Baik, kemudian. Dan ataupun maka sedikitlah orang yang dapat menolong orang yang susah atau bersedekah pada orang fakir miskin, atau menolong orang-orang yang menuntut ilmu syarak. Kita bayar kepada syarikat TV berbayar, sanggup sebulan-bulan 100 lebih. Tapi nak tolong anak yatim nuntut ilmu, kita 100 sebulan pun berat. Berat tuan-tuan. 100 kita bayar handphone, kita tak kedekut. Tapi 100 nak tolong orang mengaji ni, ya Allah, lemah semangat. Ya, astro di rumah sampai 3. Senang dia kata, ustaz, anak tak bergaduh lah. 3 sekali tu dah tak di rumah. 400 sebulan. 400 tak kedekut, tapi 400 nak bagi anak yatim hafal Quran. Menggeletar tangan. Sedangkan tiap-tiap kali dia hafal Quran, kita dapat pahala. Tiap-tiap kali dia sentuh Quran, dia baca tu, kita dapat pahala. Tapi tiap-tiap kali kita buka TV, apa pahala dapat pada kita? Saya sebut pada tuan-tuan banyak kali dah, hidup kita ni ialah untuk mengutip bekal, membuat bekal untuk akhirat. Kalau ada pahala tu tengah jalan, kutiplah pahala tengah jalan tu. Ada kaca